Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah agenda Awani di hari pertama sidang khas Parlimen Sidang Dewan Rakyat yang berlangsung pada sepanjang hari ini, 11 siang tadi, di mana speaker sudah dipilih, timbalan-timbalan speaker juga sudah diundi dan juga dipilih. Ahli-ahli Parlimen 222 sudah pun mengangkat sumpah. Usul undi percaya terhadap Perdana Menteri juga sudah diluluskan. Apa ekspektasi kita? Apa yang kita ramal ataupun kita nilai daripada perdebatan dan juga cara persidangan awal hari ini berlangsung? Amir Farid Rahim sentiasa bersama kami di Astro Awani untuk memberikan sikit sebanyak ulasan dan juga analisis beliau. Amir, pertamanya, ini adalah sidang Dewan Rakyat yang pertama dalam kerajaan perpaduan selepas Hang Parlimen berlaku pada sebulan yang lepas. Genap hari ini sebulan yang lepas. Justru bagaimana sebenarnya? Adakah ekspektasi kita lebih? Adakah ada lagi yang menganggap dan juga mahukan perjalanan sidang Dewan Rakyat ini sama seperti dahulu? Ataupun bagaimana? Dan juga bagaimana pemerhatian Amir pada hari pertama yang ianya berlangsung? Terima kasih Zul. Sudah tentu hari ini adalah hari yang amat dinanti-nantikan setelah PRU 15 yang cukup sengit itu menghasilkan satu keputusan Hang Parlimen di mana satu proses yang unprecedented selama ini harus dilakukan untuk membentuk sebuah kerajaan. Dan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa hari ini perdebatan didominasi selain daripada mengangkat sumpah ahli parlimen dan perkara-perkara proses parlimen mengundi memilih speaker dan sebagainya adalah tertumpu kepada isu keabsahan kerajaan dan semua orang sudah tentu mengikuti perkembangan debat pada hari pertama dalam isu tersebut dan juga undi percaya kepada Perdana Menteri. Apa yang saya ingin tekankan di sini bahawa ini satu perkara yang amat menarik dalam amalan sistem demokrasi berparlimen. Ya, perkara ini undi percaya adalah amalan biasa dalam sistem demokrasi berparlimen di mana-mana apabila terdapat pembentukan kerajaan baru atau apabila kekuasaan atau authority ketua kerajaan dicabar oleh pihak pembangkang, berikutan perkembangan-perkembangan besar seperti percanggahan dasar, mungkin ada berlaku salah laku dan sebagainya. Dalam konteks kita hari ini, kalau kita ingat kembali kronologinya, PN telah mencabar Perdana Menteri untuk membuktikan keabsahan dan Perdana Menteri sendiri telah bersetuju dengan terbuka dan berani. Ini ekoran pilihan raya yang seperti yang saya cakap tadi begitu sengit di mana situasi parlimen tergantung terjadi dan akhirnya kerajaan dibentuk melalui satu proses rundingan yang menghasilkan kerajaan perpaduan atau lebih tepat lagi kerajaan campuran antara parti-parti besar. Sememangnya seperti saya katakan undi percaya ini adalah amalan yang baik dalam demokrasi Malaysia. Dalam konteks ini sebelumnya ia tidak menjadi satu kebiasaan tetapi ialah satu perkara yang perlu dilazimkan atau mengambil istilah netizen harus dinormalizekan. Ya, ini adalah kerana perkembangan ini sihat untuk demokrasi. Namun demikian undi percaya ini harus dilakukan dengan penuh bertanggungjawab oleh semua pihak. Apabila keabsahan seorang Perdana Menteri dan kerajaannya itu ditentukan, kedua-dua belah pihak ahli-ahli parlimen semua perlu akur dan memastikan kelangsungan kerajaan tidak terganggu supaya proses pentadbiran kerajaan atau badan eksekutif negara dapat berjalan dengan lancar. Ya, Zul? Okey Amir, kalau dalam hal ini juga bagaimana kita melihat bahawa ekspektasi masyarakat terhadap perjalanan di parlimen itu mungkin ada yang rakyat mengatakan bahawa kita sudah letih dan juga penat dengan persaingan politik. Ada juga yang mengatakan bahawa takkanlah nak dengar orang bergaduh lagi. Walaupun itu yang berlaku pada hari ini. Tapi come on, ini adalah demokrasi dan juga dalam perjalanan di sidang Dewan Rakyat ataupun di UK sekalipun sudah pasti itu sering kali berlaku. Namun, natijahnya rakyat memerlukan diskusi dan juga debat yang konstruktif. Pemerhatian Amir pada hari ini, walaupun masih lagi ada suara-suara nakal, aktor-aktor ahli politikus veteran ataupun ada juga ahli-ahli politik muda yang cuba membawa naratif yang lebih segar dan juga lebih seimbang antara kritikan politik dan juga kepada idea-idea yang konstruktif.
Bagaimana kita melihat dan juga adakah Amir optimis bahawa Parlimen kali ini, sidang Dewan Rakyat kali ini dengan barisan kebanyakan muka-muka baru akan diberi branding ataupun sesuatu yang segar dapat dilakukan untuk tempoh 5 tahun mendatang harapnya? Ya Zul, saya tertarik sekali dengan ulasan Zul itu juga kerana demokrasi is meant to be noisy. Ya, memang perlu ada suara-suara begini, tetapi apa yang kita harapkan adalah kualiti debat itu sendiri meningkat. Okey, saya optimis bahawa kali ini dalam Dewan Rakyat kali ini apabila sesudahnya PRU ke-15 bahawa kualiti debat antara kedua-dua belah pihak dapat dipertingkatkan. Kita harus memastikan institusi kerajaan, institusi pembangkang dapat diperkasakan di dalam parlimen supaya mengangkat seluruh suara rakyat dan aspirasi rakyat. Dan apa yang menarik sekali ialah dan saya rasa kenapa saya optimistik bahawa kualiti debat akan meningkat kali ini. Pertama adalah kerana kedua-dua belah pihak faham fungsi masing-masing. Mereka yang berada di blok kerajaan sekarang pernah menjadi ahli di blok pembangkang. Mereka yang berada di blok pembangkang pernah menjadi ahli di blok kerajaan. Ini bukan seperti contohnya bila PH membentuk kerajaan sesudah PRU 2018 di mana BN buat pertama kalinya menjadi pembangkang. Mereka masih mencari footing ya untuk menstabilkan keadaan, untuk settle in di dalam role mereka ataupun fungsi selaku pembangkang. Tetapi kali ini kedua-dua belah pihak sama kuat, sama berpengalaman. Jadi itu yang saya harapkan, kualiti debat dapat meningkat. Kedua ialah latar belakang ahli-ahli parlimen itu sendiri di kedua-dua belah pihak. The bench is very deep with talents. Jadi kerana itu saya rasa rakyat Malaysia amat menanti-nantikan siapa yang boleh berhujah dengan lancar, dengan fakta yang menarik. Perlu memang sebenarnya medan Dewan Rakyat Parlimen ini merupakan medan untuk berlawan retorik, tetapi janganlah retorik semata-mata, harus menumpukan kepada fakta dan harus ada satu semangat kerana kita harus ingat kembali kepada keputusan PRU ke-15 tempoh hari bahawa tiada pihak yang mendapat kemenangan mutlak. Jadi harus perlu tingkatkan kerjasama dui partisan yang konstruktif untuk Malaysia. Dan Amir, bagaimana kita melihat satu perkara pemilihan yang di-Pertua Dewan Rakyat? Ini satu perkara yang saya, apabila saya bincangkan bersama rakan-rakan di Astro Awani, kita tidak pernah memberikan perhatian yang sebegitu besar terhadap jawatan Speaker Dewan Rakyat ini sehinggalah mungkin sekitar 5 tahun ataupun kebelakangan ini. Kerana ia begitu jawatan-jawatan yang begitu penting. Justru pemilihan Datuk Johari Ghani pada pandangan Amir, menganalisis bagaimana tugas dan juga peranan beliau ataupun mungkin sikit review kepada apa yang beliau lakukan pada hari ini. Sejauh manakah, kerana kita kadang-kadang terlampau mendambakan seseorang yang begitu neutral, begitu mungkin dapat memainkan peranan yang begitu penting dan juga background latar belakang yang begitu ideal. Bagaimana tugas yang dilakukan? Betul Zul, sebelum ini kalau sebelum 5 tahun kebelakangan ini orang tidak melihat pemilihan jawatan speaker itu sebagai satu highlight dalam sidang parlimen, tetapi kerana peranan lebih ramai yang sudah semakin faham tentang peranan yang dimainkan oleh speaker dalam mengendalikan perbahasan di Dewan Rakyat itu, jadi maka tumpuan lebih diberikan. Dan sebelum ini juga ia merupakan kalau kita lihat kerajaan apabila selepas gerakan Sheraton Move 2020 dalam pemilihan speaker kemudiannya itu merupakan seakan proxy battle untuk menentukan keabsahan kerajaan. Tetapi dalam kali ini pemilihan speaker Datuk Johari Abdul itu sememangnya amat menarik sekali kerana beliau sendiri adalah mantan ahli parlimen. Jadi dalam suasana politik yang begitu hangat ini, walaupun ada pada mulanya penganalisis dan juga pengamat yang mengatakan bahawa mungkin lebih elok seorang yang neutral, tidak dari parti-parti politik, tapi saya rasa ada juga upside ya, benefit daripada seorang yang
merupakan mantan ahli parlimen. Mhm. Datuk Johari itu tidak asing lagi dari pihak PH. Beliau memainkan peranan penting dalam office whip sebelum ini dalam Kerajaan Pakatan Harapan tahun 2018, ingat saya. Jadi beliau, saya rasa kalau hari ini kita lihat kepada performance Datuk Johari itu, nampak bahawa beliau berpengalaman dalam mengendalikan emosi dalam perbahasan antara rakan-rakan beliau ahli-ahli parlimen dalam Dewan Rakyat kali ini. Mhm. Jadi ada juga pentingnya saya rasa dalam iklim politik, suhu politik yang cukup panas ini di mana dijangkakan setiap perbahasan akan apa ni mempunyai isu politik yang tinggi untuk seseorang seseorang sosok yang mempunyai pengalaman sebagai ahli parlimen dan menguruskan backbencher misalnya untuk menjadi seorang speaker, dan diharapkan speaker seperti yang kita harapkanlah speaker harus berlaku adil Mhm. kepada kedua-dua belah pihak kerajaan Mhm. dan juga pembangkang. Dan kalau dilihat pada hari ini beliau bukan saja meminta ahli parlimen pembangkang untuk duduk, tetapi yang di belah kerajaan juga beliau tegur dan juga begitu keras beliau tadi. Cuma Amir, kalau kita melihat, ada yang melihat kepada institusi ataupun persidangan Dewan Rakyat ini satu ketika ada satu masa seolah-olah ianya adalah institusi keramat, tapi perlu seolah-olah tidak dijadikan itu dibuka seluas-luasnya untuk diskusi dan juga perbahasan. Kita tahu tahun 2020-2021 Parlimen tutup begitu lama. Dan dalam aspek ini, bagaimana kita mahu melihat bahawa perbahasan, hari ini kita melihat kepada isu tanah runtuh di Batang Kali, 9 mangsa masih lagi hilang. Ini berkait rapat dengan pelbagai hal-hal yang berkaitan dengan alam sekitar, pengurusan tanah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan integriti. Kita bercerita juga dengan lebih 32,000 mangsa banjir di Kelantan dan juga di Terengganu dan di beberapa buah negeri lain. Dan ini menuntut perbahasan ahli-ahli parlimen. Ini menuntut perbahasan dan juga sesuatu perkara yang segar supaya pintu sidang Dewan Rakyat itu bukan dicerita pasal keabsahan parti politik semata-mata, tapi hal rakyat. Justru bagaimana perlu ada satu budaya yang baru, ada masalah, perkara itu perlu dibawa ke parlimen. Kalau ada perkara isu besar, perlu dibincangkan bersama dan dapatlah kita perbahasan fakta-fakta yang lebih berkualiti. Dan kalau ada juga dana diluluskan, ianya diletakkan dan juga dibincangkan secara mesyuarah dalam konsep kerajaan pada hari ini. Pandangan Amir, bukankah itu yang berlaku di UK? Betul. Jadi kena ada keseimbangan antara agenda jangka panjang dan juga agenda semasa. Parlimen Dewan Rakyat terutamanya tidak boleh dijadikan hanya sekadar rubber stamp untuk dasar-dasar kerajaan. Jadi perlu ada keseimbangan antara agenda jangka masa panjang, sederhana dan juga agenda semasa. Tidak boleh kadang-kadang saya terdengar juga ada yang kata oh ini perkara ini tidak begitu penting, tidak boleh dibawa tak perlu dibawa ke Dewan Rakyat. Ini memerlukan sebenarnya political will on both sides. Kerajaan dan juga pembangkang mereka harus mengutamakan bukan saja agenda jangka panjang kerana agenda-agenda semasa perlu dibahaskan dan parlimen itu perlu menjadi satu medan perbahasan yang diperkasakan. Perlu di sini di mana penting untuk ketua kerajaan itu Perdana Menteri menekankan tata kelola yang lebih baik dan memberikan keutamaan kepada peranan parlimen itu dan juga cabang legislatif di Malaysia ini. Perdana Menteri selaku ketua kerajaan dan juga ketua pembangkang juga yang saya kalau tak silap saya bertaraf menteri ya kalau ikut pada MOU MOU lepas. yang lepas. Jadi ini mereka boleh memastikan agenda-agenda pemerkasaan parlimen ini diangkat menjadi prioriti. Dan untuk Perdana Menteri ini selari saya rasa dengan agenda reformis yang dilaungkan oleh beliau. Jadi apa yang utama sekali untuk memastikan bahawa agenda di dalam parlimen itu agenda semasa dan dekat di hati rakyat, peranan yang dimainkan oleh kerajaan dan pembangkang harus jelas. Termasuk juga bukan saja kerajaan dan pembangkang tetapi dalam kerajaan itu sendiri juga peranan penyokong kerajaan atau backbencher. Backbencher harus memainkan peranan yang lebih efektif, agresif dalam membantu menerangkan dasar-dasar
kerajaan seperti yang dibentangkan oleh mereka di barisan hadapan atau front bencher. Janganlah hanya terbawa politik jerit-menjerit, tetapi berbahas secara terbuka dan berdasarkan fakta, membawa keluhan dan aspirasi rakyat yang mereka wakili. Pembangkang juga perlu memainkan perlu memainkan peranan yang lebih konstruktif. Don't oppose just for the sake of opposing, membangkang hanya kerana mereka pembangkang. Proses semak dan imbang dalam parlimen itu harus terurus, harus sistematik untuk mencerminkan kematangan sistem demokrasi di Malaysia. Jadi misalnya untuk bagaimana untuk memperkasakan parlimen, perlu ada komitmen dalam pihak pembangkang juga untuk mewujudkan kabinet bayangan misalnya. Amir, bagaimana kita melihat saya bersama dengan Dr. Zaini Osman tengah hari tadi sebelum sidang Dewan Rakyat berlangsung. Beliau menyebut mengenai tata kelola. Amir juga menyebut perkara yang sama. Datuk Seri Anwar Ibrahim selama ini juga menyebut mengenai tata kelola yang baik. Tapi beliau kini adalah ahli majlis untuk di Dewan Rakyat. Dan bagaimana sebenarnya apabila kita sebut mengenai reformasi parlimen, institusi dan sebagainya, itu memerlukan jangka masa yang sedikit panjang. Tapi tata kelola itu boleh diterjemahkan dengan cara mesyuarat itu ataupun sidang Dewan Rakyat itu diatur. Dan ini dapat dilakukan secara strategi dengan backbenchers, dengan ketua whip dan sebagainya. Ini adalah kerajaan perpaduan daripada parti-parti politik ideologi yang berbeza-beza juga. Bagaimana peranan yang dapat digembling oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri? Ini satu cabaran besar juga bagi beliau. Ataupun adakah beliau, Amir yakin beliau ada formula yang baik untuk melakukan supaya sesi di sidang Dewan Rakyat itu dapat diterjemahkan dengan apa yang disebut sebelum ini? Saya rasa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau cukup berpengalaman di dalam parlimen sebagai ahli parlimen di pihak pembangkang dan sekarang ini di kerajaan menjadi seorang Perdana Menteri. Jadi mungkin ada beberapa agenda yang ingin dibawa oleh beliau dalam memperbaiki tata kelola majlis permesyuaratan itu sendiri di Dewan Rakyat. Tapi apa yang mungkin boleh dilakukan adalah komitmen untuk pemerkasaan parlimen itu sendiri dengan memberikan taring kepada jawatan kuasa parlimen. Ini mungkin idealistik, tapi mungkin jika dibincangkan oleh kedua-dua belah pihak, mungkin boleh mendapatkan satu solusi yang bipartisan. Contohnya perkara-perkara tertentu seperti vetting jawatan-jawatan penting dalam kerajaan mungkin boleh diletakkan di bawah bidang kuasa parlimen supaya seperti saya katakan tadi, parlimen itu tidak hanya menjadi rubber stamp dan hanya medan bertikam lidah. Dan saya pasti bahawa ramai ahli-ahli parlimen kita di Malaysia ini sering bermesyuarat, benchmarking, belajar daripada parlimen, sistem demokrasi parlimen di negara luar dalam sidang-sidang parlimen ASEAN, sidang parlimen Commonwealth, bertukar-tukar pendapat. Jadi the best practice harus dijadikan priority di dalam sidang kali ini. Dan tapi seperti yang kita katakan juga, political will, komitmen kedua-dua belah pihak itu perlu ada dengan jelas. Dan ini berbalik semula kepada kepada keputusan pilihan raya itu yang merupakan sendiri keputusan hang parlimen, iaitu parlimen tergantung. Jadi perlu ditekankan ada kerjasama yang boleh membawa kepada net positif, kebaikan positif net kepada rakyat Malaysia. Amir, sekitar lewat petang tadi kita mendapat kenyataan media oleh ahli Parlimen Muar, Syed Abdul Rahman. Ketika kita berbincang ini tadi, Syed Saddiq mengatakan bahawa beliau menghantar notis kepada Yang Berhormat Datuk Johari Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga mengemukakan satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18 dalam kurungan 1A dan 2 di mana untuk Dewan mengisytiharkan darurat iklim. Ini berkaitan dengan usul tergempar, berkaitan dengan banjir yang semakin memburuk di Pantai Timur. Ini kita bincangkan tadi dan tidak akan dilakukan oleh Syed Saddiq, contohnya YB Syed Saddiq. Bagaimana kita melihat ini dapat dilakukan oleh ahli parlimen tidak berkira parti dan sebagainya? Kalau usul tu bagus, kalau usul tu keperluan rakyat secara mendesak, ini perlu dipush ataupun ditolak untuk dibincangkan bersama.
bagaimana react kepada apa yang dilakukan oleh Siad Sadiq ini? Apa ni, kalau, kerajaan bersetuju apa ni, saya tak pasti sama ada ini private bill daripada, Mhm, apa ni, YB, Muar. Tapi kalau perkara itu baik, dan seperti kita kata agenda semasa, dan kerajaan bersetuju untuk, memberi keutamaan, ia boleh didebatkan terutamanya dalam isu sama ada untuk menggunakan kuasa darurat iklim mhm, atau tidak. Itu kalau boleh didebatkan, itu Dewan Rakyat boleh menjadi medan yang baik mhm, untuk menterjemahkan ini. Tetapi kalau tidak, sekalipun, bila perkara ini diangkat di dalam dewan di peringkat perbahasan, kerajaan boleh take note of the important points, dan ini boleh membantu juga kerajaan dalam mengambil tindakan yang tepat, tindakan yang inklusif dalam kita berhadapan dengan masalah iklim ini yang telah mengakibatkan beberapa kejadian tanah runtuh mhm. beberapa hari kebelakangan ini, dan juga ramalan bahawa ramalan monsun dan cuaca yang buruk akan berlaku di beberapa kawasan di Malaysia dalam minggu ini. Jadi kalau walaupun mungkin kalau tidak dibahaskan, ini tergantung isu technicality ya. Mhm. Tetapi kalau tidak pun ini akan menjadi, jika diangkat sebagai prioriti kerajaan dalam sidang kali ini. Kita harus ingat sidang kali ini pendek, Sudah ini hanya khas. untuk sidang khas ya, bukan sidang penuh. Tapi kalau ya berkenaan isu agenda semasa yang begitu menuntut tindakan kerajaan, saya rasa perlu diberi keutamaan dan diangkat menjadi agenda dalam perbincangan kali ini jika diizinkan masa. Mhm. Amir, kita menyebut bahawa ini adalah kerajaan yang terbentuk kerana parlimen tergantung, tiada yang menang secara sepenuhnya, yang menang tidak menang sepenuhnya, yang kalah tidak kalah juga sepenuhnya. Justru inilah debat ataupun medan untuk kita membudayakan agree to disagree, dan sepatutnya parlimenlah tempat yang sebaiknya sekiranya polisi itu bagus, ianya boleh dihormati setiap perbezaan pandangan yang ada. Malah dalam kerajaan juga 148 ahli-ahli parlimen yang membentuk kerajaan juga, masing-masing boleh ada perbezaan pandangan dan juga perbezaan idea itu. Bagaimana kita dapat lihat ianya dapat diuruskan dengan baik, dan parlimenlah tempatnya untuk percambahan dan juga penyuburan pembudayaan agree to disagree, dan juga bagaimana agaknya ianya dapat dilangsungkan. Menarik sekali, Zul. Sebenarnya betul, konsep agree to disagree ni pada pokoknya memerlukan kematangan kedua-dua belah pihak. Jangan terbawa-bawa politik sempit, politik label-melabel, Hmm. politik memomokkan pihak lawan, antagonizing. Harus ada seperti yang kita bincangkan tadi, semangat duipartisan yang konstruktif, engagement antara kedua-dua belah pihak dalam membawa dasar yang perlu diarus perdanakan, dan perbincangan-perbincangan isu-isu yang penting perlulah inklusif dan menyeluruh. Apatah lagi dalam landscape politik yang begitu divided, terbahagi atau highly polarized landscape kita pada hari ini. Budaya politik yang bermartabat dan bermaruah perlu diberi keutamaan. Seperti mana yang Zul juga cakap, menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong yang dalam ekoran keputusan PRU kemarin, yang menang bukan menang semua, yang kalah bukan kalah semua. Jadi dengan semangat itu semua pihak harus bekerjasama, walaupun berlainan ideologi, berlainan prinsip, tetapi mencari titik persamaan di mana isu boleh dirunding untuk kebaikan seluruh rakyat Malaysia. Bukan mana-mana satu kaum yang diwakili oleh parti-parti politik ini. Jadi saya rasa perlu ada komitmen untuk mengangkat martabat Malaysia ke arah yang lebih baik. Um, perlu ada perbincangan untuk mengangkat agenda nasionalis, bukan yang mementingkan Malaysia Hmm. lebih dari segalanya. Saya Hmm. pasti ialah kita kata ini medan bertikam lidah, sudah pasti ada retorik dan Hmm. political point scoring yang akan berlaku, tetapi kedua-dua pihak harus bersikap terbuka dan bertanggungjawab. Seperti yang saya tekankan, kedua-dua belah pihak pernah menjadi pembangkang, pernah menjadi kerajaan. Jadi inilah masanya untuk membuktikan bahawa aspirasi rakyat itu diangkat dan isu-isu rakyat diketengahkan.
Saya kira tidak kurang separuh daripada ahli-ahli parlimen sudah bertukar tempat di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan Dewan itu berkali-kali. Tapi Amir, akhirnya dalam masa seminit setengah yang kita ada, rakyat, kita memerhati, kita juga membuat keputusan. Kita juga, saya tidak keluar kalau dikatakan rakyat Malaysia jauh lebih cerdik daripada retorik politik yang ditaburkan oleh ahli politik. Mereka mengikuti sidang Dewan Rakyat ini. Mereka cukup seronok menyebarkan kalau ada pertikaman lidah berlaku di antara ahli parlimen. Namun adakah kita tidak, ahli politik tidak boleh merendahkan kemampuan rakyat untuk menilai? Jadi bagaimana rakyat juga perlu memainkan peranan apabila kita melihat perdebatan, melihat kepada proses literasi yang berkaitan dengan parlimen ini, bagaimana kita dapat memainkan peranan kita, Amir? Jadi sebagai rakyat yang bertanggungjawab juga harus, bila perbahasan dalam Dewan Rakyat ni, dia ada beberapa pihak, perbahasan. Jadi apabila kita mengikuti satu perbahasan itu, harus ada intellectual honesty dan intellectual integrity dalam mendengar perbahasan. Jadi harus mendengar kedua-dua belah pihak dan membuat kesimpulan. Dan seperti yang kita semua sedia maklum, bahawa rakyat sekarang amat bijak, komunikasi begitu pantas. Jadi apa yang berlaku di Dewan Rakyat itu akan menjadi viral dengan sekelip mata. Jadi adalah juga, walaupun ada kekebalan untuk ahli parlimen berhujah dan berbahas di Dewan Rakyat, sesuatu yang tidak didapati apabila mereka di luar, tapi mereka juga harus bertanggungjawab dan memastikan hujah mereka itu bukan hanya sekadar retorik, dan hujah itu inklusif dan juga progresif untuk isu-isu tersebut. Rakyat sekarang ini amat tertarik sekali. Sejak saya, kalau saya perhatikan, sejak tahun 2018, memang rakyat mengikuti sidang-sidang Dewan Rakyat. Memang rakyat ada yang tertarik dengan retorik-retorik, jerit-jeritan, segala macam. Tetapi juga rakyat menilai quality debat. Dan saya harapkan sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita semua harus juga menjadi check and balance untuk ahli-ahli parlimen ini. Ya. Okey, kerana hasilnya kalau dilihat kepada rakyat juga menilai dan juga menghukum ahli-ahli parlimen yang buat kerja atau tak buat kerja, atau retorik ataupun benar-benar dengan fakta dalam sidang yang lepas. Terima kasih Amir kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Sudah pasti lebih banyak discussion dan juga perbualan dan juga perbincangan seperti ini di masa-masa akan datang. Terima kasih Amir. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Ada pandangan dan cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.